Okey, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cikgu. Baiklah, pada video kali ini kita akan masuk kepada bab yang baru iaitu bab 8 vektor. Okey, so bab 8 vektor ni adalah salah satu bab yang wajib keluar dalam SPM, bab yang crucial, bab yang you mesti sungguh-sungguh menguasai. Okey, dia ada kategori senang, ada kategori susah. So you mesti tahu macam mana perjalanan bab ini supaya you boleh menguasai sepenuhnya bab ini. Alright, so sebelum tu jangan lupa like, komen, share dan subscribe jika anda rasa video ini bermanfaat untuk anda nak ulang kaji semula bab ini. Bagi sesiapa yang memerlukan khidmat tutorial cikgu, cikgu telah sediakan nombor telefon di ruangan description di bawah. Dan bagi sesiapa yang memerlukan nota yang cikgu tengah guna sekarang ni, cikgu juga telah sediakan di ruangan description di bawah. Ada link kat situ, so feel free to download it anytime. Alright, so jom let's start. Baik, untuk yang pertama ni, video yang pertama ni, kita hanya buat salam perkenalan je lah, okay, dengan bab 8 vektor ni. Mungkin cikgu akan cover sikit je. Nanti untuk next video baru kita deep further lagi. Alright. Okay, so pada awal bab ini, kita akan diperkenalkan dengan dua istilah yang you wajib tahu, iaitu kuantiti vektor dan juga kuantiti skala. Okay, apakah yang dikatakan dengan kuantiti vektor? Kuantiti vektor ialah kuantiti yang mempunyai magnitude dan arah. Manakala kuantiti skala ialah kuantiti yang mempunyai magnitude sahaja. Dia tak ada arah. Dia hanya ada magnitude sahaja. Okey, apakah yang dikatakan dengan kuantiti vektor itu? Contohnya adalah sesaran 7 meter ke titik P. Ke titik P. Okey. Ayat ni dia ada magnitude dan dia juga ada arah. Okey, kat mana dia punya magnitude dia dan kat mana dia punya arah? Magnitude dia adalah pada sesaran 7 meter. Ini adalah dia punya magnitude. Okey, ini adalah dia punya magnitude. Arah dia kat mana? Arah dia adalah pada titik P. Okey, ini adalah dia punya arah. Okey. So dia ada dua. Dia mesti ada magnitude, mesti ada arah. Wajib. Okey, kalau kuantiti skala, dia hanya ada magnitude sahaja. Contohnya, ambil lah sesaran 7 meter. Okey, sesaran 7 meter. So, sesaran 7 meter ni adalah dia punya magnitude sahaja. Dia tak ada arah. Okey, nanti kalau dalam keluar soalan exam, you kena kenal lah sama ada yang dibagi tu adalah kuantiti vektor ataupun kuantiti skala. Dia ada magnitude dan arah ataupun hanya ada magnitude sahaja. Dia tak adalah tiba-tiba ada arah saja dia sama ada magnitude dan arah atau magnitude sahaja. Okey, boleh Okey, contoh lain. Contoh kuantiti vektor yang lain apa? Okey, ini adalah contoh dalam kehidupan seharian lah. Okey, yang cikgu boleh bagi kuantiti vektor hal laju. Okey, hal laju kita ada sesaran. Okey, kita ada berat. Kita ada pecutan. Kita ada momentum, contohlah. Okey, ini contoh-contoh lain untuk kuantiti vektor. Kuantiti skala, okey, contohnya kita ada laju. Okey, kita ada laju, kita ada jarak, kita ada
jisim. Okay, kita ada tenaga. And last one, kita ada ketumpatan. Ketumpatan. Okay, ketumpatan. Banyak lagi contoh. Okay, you boleh carilah contoh-contoh dia apa. Okay. Okay. Contoh, kenapa hal laju tu dikatakan sebagai quantity vector? Contoh, kenapa hal laju dikatakan sebagai quantity vector? Okay. Hal laju tu, kalau you perhatikan, dia adalah apa? Maksud dia, hal laju ni kan sebenarnya maksud adalah kadar perubahan sesaran terhadap masa. Okey, hal laju hal laju. Okey, hal laju. Okey, hal laju ataupun V sama dengan S bahagi T. Formula dia kan, S bahagi T. S ni adalah apa? S ni adalah dia punya sesaran. Okey, sesaran. Sesaran tu adalah apa? Sesaran tu adalah jarak antara titik akhir dengan titik apa? Titik akhir dan titik mula dalam satu garis lurus. Sesaran. Okey, dalam satu garis lurus. Okey, antara titik awal, jarak antara titik awal dan titik akhir. Kan kita belajar ada macam ajar fizik pula kan. Kalau kita ada garis melengkung macam ni. Okey, garis melengkung. Ini titik A. Kan? Ini titik A, ni titik B. Kemudian tiba-tiba ada satu macam ni. Ada satu garis purple ni. Okey, garis purple ni lah yang dikatakan sebagai sesaran. Okey, dia cross pula. Dia cut lah. Okey. Daripada jalan lekuk ni baik dia ambil satu jalan garis yang lurus. Okey, itu yang dikatakan sebagai sesaran. Okey, maka dia ada tak magnitude kat situ? Adalah. Okey, sesaran kan? Dia berapa meter jarak kan? Jarak. Okey. So itu adalah dia punya magnitude. Arah dia ada tak? Arah. Adalah. Sebab okey, ada kadar perubahan. Bila ada sebut kadar perubahan, bila ada sebut kadar perubahan, maka dia ada arah. Ada arah pula. Perubahan kan arah daripada titik awal ke titik akhir. Maksud dia ada arah dekat situ. Tu maksud dia daripada A ke B, dia ada magnitude dan juga ada arah kat situ. Faham tak? So tu dah macam ajar fizik macam itulah. Hal laju, sesaran, okey, berat. Okay, kalau berat pun kalau kita tengok kenapa berat tu dikatakan sebagai quantity vector, sebab apa? Berat 70 meter. Kalau 70 meter pula. 70 kilogram. Contoh 70 kilogram kan. Dia itu adalah dia punya apa? Magnitude. Okey, arah dia tu, okey, kalau kita cerita arah dia berat. Bila berat dia akan ke arah bawah. Gravity. Orang belajar fizik ni kan. Gravity bawah ada G kat situ kalau ikut formula dia kan. Berat F sama dengan mg. Ada G kat bawah tu. So dia ada magnitude dan juga ada arah. Kalau skala dia hanya ada magnitude tapi dia tak ada arah. Dia tak ada arah lah. Okey, contohnya apa? Jarak lah. Contoh jarak lah. Jumlah panjang kan. Jarak tu apa? Jumlah panjang lintasan yang dilalui oleh sesuatu objek. Kalau kita cerita pasal jarak ni, dia adalah satu jumlah panjang je. Berapa meter? Contoh 10 meter, 70 meter. Kan? Dalam satu arah saja, 70 kilometer. Tapi dia tak ada tulis dari titik ke titik. Kalau dia kata daripada kalau dalam kehidupan seharian kita lah, daripada Muar ke Langkawi, atau daripada Muar ke Perak, Muar ke Melaka, Muar ke
Selangor kan. Lepas tu berapa ratus kilometer. Maka kat situ dia ada magnitude dan juga ada arah. Kan? Ada arah. Dia nak pergi ke mana? Ke titik Selangor, ke Perak, ke Perlis. Nampak tak? Kalau dia sebut jarak saja, dia tak ada arah. Dia hanya ada magnitude saja. Okay? So you kena tahu, tentukan mana satu vektor, mana satu skala. Tapi dia ada juga tak ada vektor dan tak ada skala. Dua-dua tak ada. Contohnya apa? Tekanan. Tekanan, kita ada ketegangan, kita ada kekonduksian logam. Kekonduksian logam. Okey, ni contoh 3 je lah. Kalau ada lain lagi, you boleh search lah. Tekanan. Okey. Bila tekanan you picit, contoh you picit paku ke, you tekan sesuatu, you punya playing doh tu, apa nama Melayu dia, lupa pula. Tanah liat tu you tekan kan, dia tak ada arah, dia tak ada magnitude pun. Berapa kuat you bagi tekanan tu, dia tak ada magnitude. Okay, dia tak ada magnitude dan dia tak ada arah. Ke mana? Ke atas, ke bawah, ke tak ada. You hanya picit. So tak ada. Dia tak melibatkan vektor dan juga tak melibatkan skala. Okay. So tu contohlah untuk kuantiti vektor, skala ataupun yang tak ada dua-dua. Alright. Kita tengok contoh lagi. Tentukan sama ada contoh di bawah vektor ataupun skala. Okay, 120 minit. Skala ataupun vektor? Skala. Okay. Kuantiti skala. Sebab dia tak ada arah. Dia tak ada arah kan? Dia hanya ada 120 minit je. Tapi dia tak cakap 120 minit tu yelah macam mana nak tulis arah kan. Memang dia tak ada lah. Okay. 50 Newton ke bawah. Ke bawah tu ada arah ke tak ada? Ada. 50 Newton tu. Okay. 50 Newton adalah dia punya magnitude kan. So kita tulislah kuantiti vektor. Okey. Aziz berbasikal dari rumahnya ke sekolah. Okey. Sejauh 800 meter. Okey. Skala ataupun vektor? Skala ataupun vektor? Jangan bergerak dengan okey. Dia kata kat sini kuantiti skala. Macam vektor okey, sebab okey, 800 meter. 800 meter tu dia punya magnitude. Okey, dia punya magnitude. Dia punya arah ke sekolah. Okey. Ke titik P. Ni cikgu tak pasti pula sebabnya okey, ke titik P maksudnya kalau kita tengok definisi asal, ke titik P tu maksudnya ada satu arah lah. Ke titik P tu ke mana kan? Ke arah utara. Okey, tapi kalau kita tengok kalau cikgu rasa sebab ke sekolah tu, tapi ke sekolah tu arah mana? Maksudnya sekolah tu just penyertaan umum. Dia tak cakap sekolah, maksudnya Aziz berbasikal dari rumahnya ke sekolah di utara, ke sekolah di arah selatan ke, faham tak? Sekolah tu hanya satu pernyataan umum, tapi dia tak cakap titik sekolah tu secara spesifiknya berada di mana. Okey.
Kalau ikut skema jawapan dia kata kuantiti skala. Tapi aku rasa boleh jadi vektor jugalah. Tapi kita stick kepada kuantiti skala lah. Kuantiti skala. Okey. Suhu di bandar Sibu pada suatu hari tertentu ialah 32 darjah Celsius. Tak ada arah kan? So tak ada arah je. Kuantiti skala. Okey. Then E. Sebuah kereta api bergerak dengan kelajuan 130 km per jam ke arah utara. Dia arah utara lah. Dia terang-terang lagi bersuluh. Dia cakap pada arah. So, kuantiti vektor. Okey. Vektor. Skala. Okey. So, ini adalah perkenalan awal lah. Okey, untuk kuantiti vektor dan juga kuantiti skala. So, benda ni paling mudah lah. So, you kena pandai bezakan antara skala dan juga vektor. So, ini saya harap you boleh tahulah bezakan. Okey, next. Suatu vektor boleh diwakili oleh satu terbaring garis yang mempunyai anak panah, yang di mana anak panah itu mewakili arah, manakala panjang garis mewakili magnitude vektor itu. Okey, melalui tembaring garis. So, tembaring garis itu dikenali sebagai tembaring garis berarah. Okey, tembaring garis berarah. Macam mana? Kena lukislah sikit. Satu garis panjang. Okey. Kita ada 2 titik. Let's say ni titik A. Yang ni titik B. Okey, titik B. So, antara titik A dan titik B, tembaring garis dia mesti ada arrow. Arrow macam tu. Maka kita wakilkan tembaring garis ini dengan tulisan AB. AB tapi ada arrow kat atas. Nampak Mesti ada arrow kat atas. Jadi maksud AB arrow kat atas tu adalah perjalanan dari A ke B. Ada arah kat situ. Okey. Yang magnitude dia panjang garis AB tu adalah magnitude. Arah dia daripada A ke B. Tu maksud dia. Okey. Kalau saya lukis dari contoh. Okey. Kalau A ke B tapi arrow dia terbalik pula. So nak tulis apa? BA lah. BA macam tu. Okey, kita tengok dari mana titik awal dengan titik akhir dia pergi. Alright. Okey tu tembaring garis. So vektor AB, kita kenal AB ada anak panah kat atas tu dikenali sebagai vektor lah, vektor AB lah. Okey. Vektor AB menunjukkan arah dari titik A ke B. Macam saya cakap tadi, dari titik A ke B itu menunjukkan arah dia. Kalau A ke B, arrow dia ke arah kiri, maka dari B ke A. Okey. Kalau saya letak C ke D, maka kita tulis kat sini adalah D tu akan pergi kepada A. Okey. So dia akan jadi CA. Okey, C A lah. CA bulat. Okey. Kalau arrow kat sini kan. Arrow kat sini. So dia akan jadi DC lah. DC macam tu. Faham Arrow mesti ke kanan jangan kau gatal pula buat arrow macam ni pula. Ni AB ni kalau terbalikkan arrow dia, kau buat macam ni pula. Salah Ini tak pernah dia ajar mana-mana ni. Jangan buat ajaran sesat pula. Arrow mesti ke arah kanan
Okey. So tu adalah cerita pasal temiring garis. Okey, dari titik A ke titik B. So titik A ni dikenali sebagai titik awal. Dikenali sebagai titik awal. Titik A dikenali sebagai titik awal. Manakala titik B ialah titik terminal. Okey, titik B ni kita panggil sebagai titik terminal ataupun titik yang akhir lah. Sebab titik A tu titik awal kan. So titik B adalah titik terminal. Okey, so ada beberapa tata tanda yang boleh diwakili oleh vektor serta magnitude-nya. Okey, ini tolong pay attention sebab dalam soalan exam dia boleh berubah-ubah. Kejap dia tulis macam ni, kejap dia tulis macam ni. Tapi mana-mana cara you boleh tulis. Janji dalam apa yang disenaraikan tu je lah. Selain daripada ni maksudnya jangan tulis. Okey lah. Vektor. Contoh vektor ini yang tadi kita belajar A, B. Ini cara kita tulis Ini cara kita tulis. Ini adalah cara yang pertama. AB. AB anak panah. Dari mana ke mana lah. Dari A ke B ke, C ke D ke, B ke A ke. Itu adalah cara tulis yang pertama. Magnitude dia, kita akan tulis AB. Ada apa tu? Modulus ni. Modulus. Okey. Arah. Anak panah kat atas tu jangan tinggal. Jangan tinggal. Okey. Ini adalah cara penulisan yang pertama. Cara penulisan yang kedua, AB. Okey, AB ni tapi diboldkan. Digelapkan tulisan dia. Okey diboldkan digelapkan lagi tulisan tu. AB. Maka dia punya magnitude dia pula pun sama. Cuma yang tak tinggal adalah dia punya luar ni je lah. Okey, kecil penuh pula table ni. Kat sini lah Okey. Jangan. Yang untuk yang pagar dia ni, tu tak payahlah gelapkan. Yang dalam ni je yang diboldkan. Okey, yang digelapkan tak jadi apa kalau digelapkan. Okey, digelapkan. Okey. Cara yang ketiga untuk you tulis vektor ni, A kecil tapi ada tanda bawah ni. Okey. Ataupun kalau dia punya magnitude dia pagar tapi simbol bawah tu tak hilang. Okey, macam tu. And the last but not least, A kecil tapi A ni pun kita boldkan. Macam tu lah lebih kurang Okay, A gelapkan. Okay, boleh nampak So hanya 4 cara tulis ini sahaja yang betul. Okay, yang betul. Selain daripada 4 cara ni, salah. Okay. Ada orang kadang-kadang dia careless, dia tulis je AB tapi dia tak bold kan. Salah. Okay. You mesti tulis sama ada 4 cara ni saja. Dia punya vektor dan dia punya magnitude. Okay. Yang paling senang, paling common untuk you nak tulis supaya tak ada nampak kesilapan, cara yang ketiga ni. Ataupun cara yang pertama lah. Cara yang pertama ataupun cara yang ketiga ni. Letak arrow ataupun you buat bawah tu. Okay. Boleh Itu adalah yang paling mudah untuk cara you nak tulis vektor dan dia punya magnitude. Okay. Kadang-kadang kalau bold kan nanti You kata saya dah bold kan, tapi mata pemeriksa tengok sama je aku tengok tulisan ni kan. Dia nampak sama, so dia tak jadi juga, boleh jadi salah. So nak selamat, gunalah cara penulisan yang pertama dan juga yang ketiga. Okay. Next, vektor sifar ialah vektor yang mempunyai magnitude sifar dan arahnya tidak tertakrif.
Apa pula tu? Magnitude sifar dan arah yang tidak tertakrif tu. Okey, vektor sifar diwakili oleh tertanda apa? Kosong. Vektor yang mempunyai magnitude sifar, dia ada magnitude tapi sifar. Arahnya pula tak menentu, tak tertakrif. Dia tak tertakrif lah. Tapi tak apa, nanti kita tengok apa yang dikatakan dengan magnitude sifar tu. Okey, yang dikatakan dengan vektor sifar. Okey. Dua vektor adalah sama jika kedua-dua vektor itu mempunyai magnitude dan arah yang sama. Okey, maka dia akan kata vektor itu adalah sama. Jadi contohnya adalah vektor AB sama dengan CD. Okey, dia ada magnitude. Okey, dia ada magnitude dan arah yang sama. Okey, bila ada magnitude dan arah yang sama, maka kedua-dua vektor itu adalah samalah. Okey. Manakala vektor negatif pula ialah vektor yang mempunyai magnitude yang sama tetapi arah yang berlainan. Okey. Arah yang berlainan. Maksud dia kat sini, dia vektor tu dia ada magnitude yang sama. Okey, magnitude yang sama tetapi arah dia berlainan. Mungkin satu menghala ke kanan, satu menghala ke kiri, atau satu menghala ke atas, satu menghala ke bawah. Maka dia tak sama. Bila tak sama, kita panggil dia sebagai vektor negatif. Bila vektor negatif, dia akan lawankan dia. Contoh, vektor BA. Okey, BA sama dengan lawan dia negatif AB. Kita akan letak negatif dekat depan. Okey, kita akan letak negatif dekat depan. Sebab dia berlawanan. Tu kena ingat kalau vektor negatif berlawanan, dia akan letak simbol negatif dekat depan tu. Janganlah tulis AB je, negatif tinggal. So benda tu kena tengoklah betul-betul. Sikitlah. Okey, boleh Okey, so cikgu rasa cukup sekadar di situ saja untuk soalan perkenalan berkenaan dengan video pertama kita ni. Okey, cukuplah you kenal dulu magnitude, arah, kuantiti vektor, kuantiti skala. Okey, so untuk video akan datang kita akan tengok kepada bagaimana untuk kita mengesahkan konjektor. Okey, nanti kita tengoklah untuk video akan datang. Alright. Okay, so thank you very much.